Kita ni mulia dekat muka kita. Muka. Kemuliaan ada pada wajah kita. Tapi bila si isteri berdepan dengan suami dia tak ada mulia dah. Sehingga sanggup dia buat macam tu. Itu pun kalau kita tengok pada riwayat yang lain, tak sampai lagi hak dia kepada suami dia. Tak sampai lagi. Oi, ni kira hebat tu. Ni kira dah selesai dah. Rupa tak selesai lagi. Walau dia sanggup buat macam tu pun, tak selesai lagi. Baik. Jadi boleh bayang sendirilah betapa besarnya martabat atau maqam suami terhadap isteri dia. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nashkuruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kita menggunakan kitab Uqudul Lujain. Kitab berkaitan dengan peranan maupun tanggungjawab suami isteri. Muka surat 4. Kita sampai muka surat 4, baris yang ke-7 daripada atas. Tajuk baru. Besarnya tanggungjawab dan hak suami terhadap isteri. Para suami, lebih lagi para isteri, dia kena tahu ni. Kan? Kalau sungguh-sungguh kalau dia tahu, maka dia tak akan nak berseronok-seronok sangat. Seronok lah kahwin kan, siapa tak seronok. Tapi apabila tahu tentang peranan atau tanggungjawab atau hak masing-masing isteri, suami, maka lagi kita tengok besar tera mana ni. Hebat tera mana ni kita tengok lagi satu persatu. Jadi malam ni kita lihat ada 2 riwayat. Pada muka surat 4 dan 5 ni ada 2 riwayat. Riwayat pertama daripada Aisyah, riwayat yang kedua daripada Abu Salamah dan Abu Hurairah. Apabila kita dah baca nanti baru kita nampak betapa besarnya tanggungjawab ni. Sehingga ada yang sanggup membujang. Sanggup membujang, tak mau kahwin. Seteruk sangat ni tanggungjawab ni. Kata Aisyah radhiyallahu anha, wahai sekalian kaum wanita, sekiranya kamu mengetahui semuanya dengan segala hak suami ke atas kamu sekalian, nescaya kamu sekalian menjadi perempuan yang menyapu debu yang ada pada 2 kaki suaminya itu dengan mukanya. Dia kata ni peranan atau tanggungjawab yang besar suami terhadap isteri dia sehingga ke tahap itu. Baik. Kita lihat kepada matan hadis. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, ya ma'syaran nisa'i, law ta'lamna haqqa azwajikunna alaikunna laja'alatil mar'atu minkunna tamsahul ghubara an wajhi zawjiha bi khaddi wajhiha. Dia makna duduk kat sini dah. Kita ambil dia punya matan. Kita nak tengok ni. Lafaz ni.
Macam mana kedudukan lafaz dia. Baik. Apabila kita dah baca dia punya matan hadis, mari kita tengok apa yang dimaksudkan pada lafaz ini. Baik. Yang pertama, iaitu Aisyah ni siapa dia? Isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Huma tu maksud dia kembali kepada Abu Bakar dan anak dia sendirilah, Huma. Kerana semua sekalian sahabat anhum. Baik. Ni Aisyah. Kemudian Aisyah kata apa dia? Wahai semua kaum wanita. Siapa dia tu? Dia tuju kat siapa? Semua. Apabila mereka itu wanita, ni dia. Mau dengar sungguh-sungguh. Walaupun kalau kita lihat kepada riwayat, perempuan duk zaman tu lah. Yang ada depan dia lah. Umum. Tak kira zaman bila, tak kira tahun bila. Asal wanita mau dengar yang ni. Sekiranya kamu mengetahui semuanya. Maksud apa dia? Semua hak-hak suami ke atas kaum wanita itu. Nescaya kamu sekalian, tak kira zaman bila, asal perempuan, sebagai seorang isteri itu, sanggup untuk menyapu debu yang ada pada dua kaki suami dia dengan, sini dia tulis apa dia? Mukanya. Tapi lafaz dia sebut apa? Bi khaddi. Khad ni. Ini khad. Khad maksudnya apa dia? Pipi. Sapu dengan pipi muka dia. Yang muka lah. Tapi sini kalau lafaz yang kita baca pada tadi, bi khaddi maksud dia sapu dengan pipi. Maksudnya tunggu suami dia balik. Kan? Bila suami dia balik, maka sebelum suami dia nak langkah masuk ke rumah tu, dia tunggu dah dengan pipi dia. Kan? Tak payah duk kesat dekat apa? Dekat pengesat kaki Kem buruk ke apa ke. Kita tak tepi pintu tu kan. Tak, dia tak pipi dia. Pegang tangan, pegang kaki suami dia tak kat pipi dia. Dia tonyoh macam tu. Oi, sapu kaki suami dia dengan muka dia. Itu dia. Awak teruk sampai macam tu. Ini yang disebut sebagai apa dia? Sebagai kemuliaan suami terhadap isteri dia sampai ke tahap itu. Apabila kita dah baca dan kita lihat dia punya terjemahan dia, mari kita tengok kepada status riwayat. Maka riwayat ini disebut oleh Ibnu Hibban dalam sahih dia. Tapi kita kena sedar dan faham, walaupun kitab tu nama dia Sahih Ibnu Hibban, tidak kesemua yang ada dalam kitab dia sahih. Dia begitu. Ini penilaian ulama-ulama hadis. Serupa juga dengan Sahih Ibnu Khuzaimah. Berbeza dengan Sahih Bukhari, berbeza dengan Sahih Muslim. Itu orang tak petikai. Walau ada yang petikai Sahih Muslim. Ada. Dan ada juga gerakan untuk nak petikai Sahih Bukhari. Nampak tuan-tuan? Yang ni kita tak boleh terima lah. Sampai yang Bukhari pun mereka nak petikai. Ada. Baik. Jadi hadis ini ada dalam Sahih Ibnu Hibban. Dan ada juga dalam Musnad Imam Al-Bazzar. Dan dikhabarkan bahawasanya sanad riwayat ini adalah jaid. Jaid. Jaid maksudnya apa? Baik lah. Kan? Lagi baik, jaid jiddan. Dan kita dapat sijil kan, kita dapat. Atau anak kita lah cerita. Balik tunjuk kat kita. Baca Ustaz, ayah tak erti baca. Jaid jiddan. Jaid jiddan. Hujung, ayah tak apa tahu kan. Tapi kalau ayah tahu, kan? Kalau ayah tahu, ni apa dia tolong baca? Makbul. Makbul tu apa maksud dia? Lagi bagus. Cantik.
Dapat ayah yang tak apa nak faham tu, kan? Selamat dia. Tapi kan ni tak apalah, kebetulan. Jid jiddan maksudnya apa? Baik sungguh. Wih, baik sungguh. Wih, kira hebatlah hang no. Wih tu. Yang ni jaid maksudnya apa? Baik. Dan ada ulama yang letakkan jaid ini di bawah hasan. Sahih, hasan, jaid. Dan ada ulama lain dia letak jaid bawah sahih. Sahih, jaid, hasan. Tapi ketika kita katakan ia adalah sanad yang jaid, okey ya. Bagus sungguh, kan? Sebab apa? Sebab dia tidak pada tahap yang dhaif. Pada kedudukan yang tidak dhaif. Kita tak tolak yang dhaif. Kan? Masih kita terima dalam fadilat amal. Untuk beberapa perkara kebaikan, untuk semangat, dorongan, tak apa, kita ambil. Kan? Hadis-hadis yang lemah, yang dhaif tu yang lemah. Tapi sekarang ni jaid. Jadi timbul soalan, adakah ianya betul-betul sanadnya status jaid? Kerana ada ulama lain masih lagi pertikai riwayat ini. Sebab apa? Sebab ada satu orang nama dia Rabi'ah. Kan? Yang dia kata Aisyah berkata. Jadi sebelum nak pergi ke Aisyah ni, satu orang perempuan nama dia Rabi'ah. Dan ulama-ulama hadis masih lagi berbincang antara mereka siapakah individu yang bernama Rabi'ah tersebut. Tak tahu. Bila tanya aku ni, aku pun tak tahu. Tanya aku pun siapa. Akhirnya dia individu yang dianggap sebagai majhul. Kan? Maka bila majhul, ia juga termasuk daripada kategori dhaif. Wallahu ta'ala a'lam.